Dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita dalam kelas pada hari ini bersama pelajar-pelajar tingkatan 2. Ini adalah bab 7. Okey, jadi bab 7 sistem koordinat Cartesian. Okey, 7.3. 7.3 sistem koordinat Cartesian. Okey, apa yang kita nak pelajari? Apakah objektif kita pada hari ini? Apa yang kita nak pelajari? Kita mesti tahu dululah apa yang kita nak pelajari. Okey, jadi pada hari ini kita akan fokus. Objektif kita adalah untuk mencari titik tengah. Titik tengah bagi sistem koordinat Cartesian. Okey, jadi titik tengah cikgu terus ringkaskan dekat sini. Titik tengah adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, ini adalah titik tengah dalam koordinat. Jadi dia mesti dalam kurungan. Okey, jadi objektif kita pada hari ini adalah menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, itu adalah kita punya objektif. Okey, kita terus kepada soalan. Raja di bawah menunjukkan sebuah sisi 4 PQRS. Sisi 4 PQRS. Cari koordinat titik tengah bagi garis PQ. Okey, mana dia P? Okey, jadi itu adalah P. Kita tulis kita tulis P negatif 39. Okey, Q adalah 74. Okey. Kita ada dua titik tersebut. Jadi, kalau kita nak mencari titik tengah, kita perlu labelkan dulu. Okey, untuk koordinat, dia adalah X, Y. X, Y. Betul? Okey. Sebentar ni. Okey. Jadi, kita ketahui bahawa formula untuk titik tengah adalah... Okey, yang ini titik yang pertama. Jadi, dia 1, 1. Ini adalah titik yang kedua. Jadi, dia 2, 2. Okey, jadi formula untuk titik tengah. Okey, cikgu tulis X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, sekarang kita masukkan saja nilai X1. X1 adalah negatif 3 tambah X2 adalah 7 bahagi 2. Y1 adalah 9 tambah Y2 adalah 4 bahagi 2. Okey, Y1 adalah 9. Y2 adalah 4. 9 tambah 4. Okey. Sekarang, letakkan dalam kurungan. Sekarang kita selesaikan. Negatif 3 tambah 7 adalah 4. Okey, adalah 4 per 2. Okey, 9 tambah 4 adalah 13 per 2. Okey, sekarang 4 bahagi 2 adalah 2. 13 per 2 adalah 6.5. Okey, ataupun kita boleh tinggalkan dalam 13 per 2 lah. Juga boleh. Selalunya dalam koordinat kita tinggalkan dalam bentuk pecahan lah. Jarang kita letakkan dia dalam perpuluhan. Okey. Tapi kalau anak-anak letak dalam perpuluhan juga boleh diterima. Tidak ada masalah. Okey, 13 per 2. Right. Kita tengok negatif 3 tambah 7, 4 bagi 2. Okey, 2, betul. Okey, 9 tambah 4 adalah 13 per 2. Okey, betul. Itu adalah titik tengah bagi PQ. Okey, selesai yang pertama. Ini soalan bagi yang pertama. Soalan untuk yang kedua adalah Q. Kita carilah nilai Q. Apa nilai Q? Bentar, nilai Q adalah 7, 4. Lepas tu kita nak cari R. R ialah 10 negatif 7. Okey, so sama. Step dia sama. Tengok X, Y, X, Y. Okey, ini adalah titik yang pertama. Ini adalah titik yang kedua. Okey, kena follow ikut cara tersebut. Okey, terutama bagi mereka yang masih belajar. Okey, supaya kita tidak melakukan
kesilapan. Okey, titik tengah adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, X1 adalah 7 tambah X2 10 bahagi 2. Y1 adalah 4 tambah negatif 7 bahagi 2. Okey. Tak dalam kurungan. 7 tambah 10, 17 per 2. Okey, 4 tambah tolak. Tambah tolak. Okey, yang ini dia akan jadi tolak lah. Okey, 4 tolak 7. Dia adalah negatif 3 per 2. Okey. Jadi kita biarkan dia dalam keadaan inilah. So, kalau kita permudahkan nanti dia akan jadi perpuluhan. Okey. Jadi selesai untuk soalan yang kedua. Okey, yang ketiga dia nak apa? Okey, yang ketiga R dan S. Okey. Apa RS? R adalah 10 negatif 7. S adalah negatif 6 negatif 5. Okey, 10 negatif 7 negatif 6 negatif 5. Okey, betul. Okey, so sama juga step dia. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, so kita masukkan titik tengah. Okey, titik tengah sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, masukkan nilai X1 10. Okey, tambah X2 negatif 6 bahagi 2. Y1 adalah negatif 7. Tambah Y2 adalah negatif 5. Okey, masukkan saja bahagi 2. Okey, 10 tambah tolak. Tolak 10 tolak 6. 10 tolak 6 adalah 4 bahagi 2. Okey, negatif 7 tambah tolak negatif kan? Negatif 7. Negatif 7 tolak 5 adalah negatif 7 tolak 5 adalah negatif 12 per 2. Okey. 4 bagi 2, 2. Negatif 12 bagi 2 adalah negatif 6. So, ini adalah titik tengah bagi R. Okey. Titik tengah bagi RS. Okey. Kita lupa nak beritahu. Kalau titik tengah selalunya M kecil. Lepas tu RS. Kita tulis RS begitulah. So, ini tadi yang kedua QR. Jadi M QR kecil dekat situ. Okey, yang ini tadi yang warna hijau itu tadi, dia titik tengah untuk M PQ. Okey, selalunya begitulah. Alright, so seterusnya mana kita nak buat? Okey, kita boleh cuba buat di bawah. Okey, seterusnya kita nak cari P. Okey, titik tengah P. Mana titik mana P? P adalah negatif 3, 9. Okey, S ialah negatif 6, negatif 5. Okey, sama step dia. X, Y, X, Y. Okey, yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. Okey. Jadi, titik tengah M PS. Cikgu terus buat. Cikgu tak tulis formula sebab ruang nampak kecil dekat sini. Okey, negatif 3. X1 tambah negatif 6. X2 bahagi 2. Y1 9 tambah negatif 5. Y2 bahagi 2. Okey. So, negatif 3 tambah tolak adalah tolak. Negatif 3 tolak 9. Negatif 3 tolak 9. 6. Negatif 9 per 2. 9 tambah tolak. Jadikan tolak. 9 tolak 5
4 bahagi 2, dia akan dapat jawapan 2. So, ini adalah koordinat untuk MPS. Alright. So, ini adalah yang keempat tadi. Yang keempat PS. Alright. So, itu adalah penyelesaian kepada titik tengah bagi koordinat berikutlah. Sisi 4 berikut. Okey. Kita tengok pula B. Diberi bahawa titik P negatif 6, negatif 9 dan Q adalah HK adalah dua titik dalam satu kartis. Titik tengah bagi PQ ialah negatif 1, 7. Cari nilai H dan nilai K. Okay. Jadi cikgu akan buat begini. Okey, dia kata P. P adalah negatif 6, negatif 9 dan Q dia bagi HK. Okey, lepas itu dia kata titik tengah dia adalah apa? M negatif 1, negatif 7. Okay, itu adalah titik tengah dia. Jadi dia nak kita cari apakah nilai H dan nilai K. Alright. So, anak-anak, bila kita dapat soalan, kita mesti ingat apakah formula dia. Okey, kita letak dulu formula. Titik tengah ialah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, ini adalah formula untuk titik tengah. Okey, so kita tahu ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y. Okey, kita nak tahu dua punca yang hujung dengan hujung tu. So, kita nak tahu itu adalah titik tengah. Kita nak cari titik tengah dia kan? Okey, jadi ini adalah yang pertama, ini adalah titik tengah yang kedua. Okey, so masukkan saja nilai. Sebentar. Okey, X1 adalah negatif 6 tambah X2 adalah H bahagi 2. Y1 adalah negatif 9 tambah Y2 adalah K bahagi 2. Okey, ini. Okey, sekarang kita tahu apakah titik tengah. Titik tengah telah pun diberi sayang, negatif 1, negatif 7. Masukkan saja. Okey, so sekarang kita dah selesai begitu. Sekarang kita pasangkan pasangan koordinat ataupun titik tersebut. Jadi macam mana kita nak pasangkan? Okey, yang ini kita pasangkan beginilah. Ini adalah untuk X. Jadi ini adalah untuk X. Kita pasangkanlah. Jadi negatif 6 tambah H bahagi 2 sama dengan negatif 1. Okey, itu adalah pasangan yang pertama. Jadi kita selesaikan. Okey. Nah, ini bahagi bawa sebelah jadi darab 2. Alright. So, negatif 1 darab 2, negatif 2. Tinggal negatif 6 tambah H. Okey, lepas tu kita kena pindahkan lagi. Pindahkan siapa? Negatif 6. Bawa sebelah dia akan jadi positif 6. Okey, so negatif 2 tambah 6 adalah 4. So, H adalah 4. Okey. Seterusnya, pasangan yang berikutnya adalah ini adalah negatif 7, ini adalah negatif 9 tambah K. Okay, yang ini, jadi kita pasangkan. Negatif 9 tambah K bahagi 2 adalah negatif 7. Okey, jadi 2 ini bahagi, bawa pergi sebelah, dia akan jadi darab. Negatif 7 darab 2, negatif 14. Negatif 9 tambah K sama dengan negatif 14. Okay, seterusnya kita perlu pindahkan siapa lagi? Kita perlu pindahkan negatif 9. Bawa sebelah jadi tambah 9. Okay. Negatif 14 tambah 9 adalah negatif 5. Maka nilai K adalah negatif 5. Okay, jadi soalan tanya, cari nilai H dan nilai K. Maka selesailah. Kita dah tahu apakah nilai H dan nilai K. Okay. Mungkin kita boleh tulis maka H sama dengan 4. Okey, sama dengan negatif 5. Okey.
So, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, cuba fahami apa yang diberikan dan anak-anak pasti akan boleh